Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami kumpulan 1 ingin membentangkan hasil tungkasan kumpulan kami yang bertajuk komponen rumah kami. Okey, seterusnya marilah kita mengenali ahli kumpulan 1. Ahli kumpulan 1 terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Hanif Najmi bin Asri, Amirul bin Abdul Hamid, Ahmad Musyairi bin Ma'rofi dan Muhammad Naim bin Muhammad Zuhazmi. Seterusnya, isi kandungan yang akan diketengahkan dalam pembentangan kali ini adalah pengenalan. A. Bumbung dan kemasannya. B. Struktur dan reka bentuk tangga. C. Dinding dan kemasannya. D. Tingkap dan pintu. E. Lantai dan kemasannya. F. Silin dan kemasannya. G. Tiang dan kemasannya. H. Rasuk dan kemasannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, baiklah. Untuk pengenalan, rumah merupakan sebuah kediaman manusia yang mempunyai dinding dan bumbung yang dapat menahan dari kerepasan, angin, kepanasan, kesejukan dan penceroboh. Kadang-kadang rumah juga didiami haiwan, namun tempat tinggal yang khusus untuk haiwan biasanya dipanggil kandang atau sarang. Terdapat beberapa jenis rumah yang ada di dunia ini, iaitu rumah tunggal seperti rumah banglo, rumah berkembar seperti semedi, rumah bersambung seperti rumah teres atau rumah panjang, rumah bangsa seperti flat dan rumah tradisional. Okey, seterusnya adalah elemen bumbung. Jenis bumbung yang digunakan oleh kami adalah bumbung curang. Faktor-faktor pemilihan bumbung ini adalah yang pertama, saiz dan bentuk bangunan. Bangunan-bangunan yang mempunyai bentuk sederhana adalah lebih sesuai dengan jenis bumbung curang. Yang kedua adalah rupa bentuk. Nilai-nilai semula jadi menentukan bahawa bumbung curang adalah lebih sesuai untuk bangunan-bangunan kecil, sementara bumbung rata adalah lebih sesuai bagi bangunan yang besar. Dan yang ketiga adalah segi ekonomi. Langkah-langkah ekonomi sama ada pembinaan atau belanja penyelenggaraan dari masa ke semasa hendaklah difikirkan apabila menentukan jenis bumbung. Okey, baiklah. Untuk tangga yang akan digunakannya adalah tangga separuh pusing konkrit bertertulang. Fungsi tangga adalah untuk memberikan kemudahan kepada pengguna untuk naik dan turun dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Ruang bukaan bagi tangga yang dibina adalah luas. Ia untuk memudahkan pengguna memindahkan barang yang besar dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Reka bentuk yang dipilih amatlah sesuai dibina atas dasar keselamatan apabila situasi kecemasan berlaku. Saiz dan ketinggian rumah adalah bersesuaian untuk memilih tangga separuh pusing ini. Bagi bahan binaan adalah konkrit dan bahan binaannya adalah tahan pada jangka masa yang lama. Baiklah, dinding. Dinding yang digunakan adalah dinding batu bata biasa. Bagi jenis batu batanya adalah batu bata firebrick. Fungsi dinding melindungi penghuni rumah daripada penceroboh dan cuaca. Kekuatan bahan bata yang berupaya menanggung beban, menahan daya mampatan dan tegangan. Jenis dinding ini dapat menahan suhu yang terlalu sejuk dan terlalu panas serta dapat merintangi hujan dari masuk ke dalam rumah. Bahan bata mampu merintangi kebakaran. Batu bata ini adalah bahan yang mesra alam. Okey, saya akan menyambung pembentangan ini dengan tingkap. Okey, jenis tingkap yang digunakan adalah tingkap yang berensir tepi. Okey, bagi faktor-faktor pemilihan tingkap ialah jumlah pencahayaan di dalam ruangan. Contohnya, sumber cahaya yang memasuki rumah mestilah mencukupi dan memilih fabrik jenis beralun.
supaya ianya dapat membantu mengawal kandungan cahaya yang masuk. Seterusnya adalah konsep rumah. Faktor pemilihan tingkap adalah bergantung kepada konsep rumah, iaitu kita perlulah mengenal pasti konsep atau style dekorasi rumah dengan sentiasa memastikan kemasan dan reka bentuk tingkap bersesuaian dan sepadan dengan konsep rumah yang dimahukan. Seterusnya, faktor pemilihan tingkap adalah ukuran tingkap mestilah mempunyai bukaan tingkap yang lebih luas untuk membenarkan angin dan cahaya masuk ke dalam ruangan. Seterusnya adalah faktor keselamatan, iaitu tingkap mestilah kukuh dan tahan lama dan selamat digunakan pada jangka masa yang panjang. Seterusnya adalah peruntukan keuangan mestilah mengikuti bajet yang telah ditetapkan. Kaedah pembinaan tingkap adalah tingkap perlulah dibina semasa pembinaan dinding, iaitu kerangka tingkap dipasang terlebih dahulu dan diletakkan di ruang yang telah dikosongkan pada dinding. Kebaikan pembinaan tingkap adalah mempunyai jangkahayat yang lebih panjang, merupakan penembak bunyi yang agak baik, penjagaan yang lebih mudah dan jimat, harga yang lebih rendah, mempunyai kemasan yang efisien dan minimalis, ringan dan tahan karat. Kelemahan pembinaan tingkap adalah kaca mudah pecah apabila menerima tekanan yang agak tinggi, perlu memasang grill tambahan untuk faktor keselamatan rumah. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang pintu. Pintu yang digunakan dalam pembinaan komponen rumah kami ini adalah terdapat dua jenis pintu, iaitu pintu panel ataupun panel door dan pintu rata padu ataupun flush solid door. Pintu panel adalah digunakan sebagai pintu utama rumah dan pintu rata padu digunakan sebagai pintu-pintu dalam rumah seperti pintu bilik dan sebagainya. Faktor-faktor pemilihan pintu adalah merujuk kepada reka bentuk pintu itu sendiri. Pintu mestilah mempunyai reka bentuk yang cantik dan minimalis dengan gabungan beberapa motif yang tidak terlalu berserabut. Seterusnya, faktornya adalah jenis bahan. Jenis bahan yang digunakan adalah material kayu. Hal ini kerana bagi menegaskan konsep rumah yang minimalis dan menghindari pintu daripada serapan rayap. Seterusnya adalah tekstil pintu. Pintu yang mestilah dipilih berdasarkan tekstil yang minimalis dan klasik, iaitu tekstil yang lembut dan dengan ukiran garis tegak, horizontal dan datar. Seterusnya adalah warna pintu. Warna pintu yang dipilih mestilah bersesuaian dengan warna dasar rumah dan minimalis. Faktor yang terakhir adalah peruntukan keuangan. Pintu yang dipilih perlulah merujuk kepada bajet sesebuah pembinaan itu. Seterusnya, kaedah pembinaan pintu bagi pintu panel. Pintu panel perlulah terdiri daripada bingkai dan panel, yang mana jumlah panel bergantung kepada reka bentuknya. Saiz kayu yang digunakan adalah di antara 100 hingga 200 mm lebar dan 38 hingga 45 mm tebalnya. Susul tengah dan bawah adalah lebih lebar daripada susul atas supaya dapat mengimbangkan rupa bentuk pintu itu sendiri. Bagi pintu rata pula, perlulah ada sifat merintang haba yang lebih baik daripada pintu rata berongga. Pembinaannya sama sahaja seperti pintu panel, cumanya ia tiada panel-panel dan ianya adalah rata sahaja. Kebaikan pembinaan pintu adalah pintu kayu mempunyai elemen yang menarik dan klasik serta minimalis terutamanya. Kayu lebih padat dan kukuh dan pemasangan pintu kayu lebih mudah dan mengambil masa yang singkat. Kelemahan pintu kayu adalah bajet agak tinggi dan rawatan pintu kayu lebih tinggi. Pintu kayu perlu dilapisi dengan furnishing agar lebih baik dan kemas. Pintu kayu kelemahannya adalah diancam serangga seperti anai-anai yang menyebabkan pintu mudah reput. Okey, seterusnya bagi elemen lantai, kumpulan kami menggunakan jenis lantai iaitu lantai bawah padu serta menggunakan lapisan kemasan.
Faktor-faktor pemilihan lantai ini adalah yang pertama, dari segi rupa bentuk. Visual yang penting bagi pemilihan dalam rupa bentuk seperti warna, jalinan permukaan dan bentuk adalah penting untuk menjadikan sesebuah bangunan ataupun sesebuah pembinaan lah. Yang kedua adalah penyerapan bunyi. Ia tidak mengeluarkan bunyi bising yang boleh mengganggu pengguna di sesuatu kawasan. Dan yang terakhir adalah kos. Kos yang lebih rendah adalah yang terbaik untuk sesebuah pembinaan kerana jurutera akan dapat menggunakan lebihan wang projek untuk menambahbaikkan lagi pembinaan lain. Okey, baiklah. Untuk siling yang digunakan adalah siling gypsum. Siling gypsum merupakan jenis siling yang paling popular untuk bahagian dalaman kediaman oleh kerana kerja pemasangan yang mudah dan dapat mempercepatkan proses kerja. Ia sering digunakan. Kebiasaannya ada pada yang menggunakan siling gypsum ni untuk menggantikan siling plywood. Siling gypsum juga banyak motifnya seperti semestinya memberi nilai tambah kepada ruang kediaman. Kelemahan siling ini ialah rapuh pada air, maka ia akan mudah rosak. Pastikanlah bumbung rumah kita ni tidak bocor dan mengenai siling gypsum ni. Oleh sebabkan faktor pemilihan bumbung yang sesuai, saya rasa siling gypsum amat sesuai untuk penggunaan rumah ini. Okey, saya akan menyambung dengan tiang. Okey, tiang yang digunakan adalah jenis tiang konkrit bertertulang. Hal ini kerana untuk menampung galas beban daripada bumbung, lantai dan rasuk ke substruktur sesebuah bangunan ataupun rumah itu sendiri, dan jenis tiang yang long column. Faktor bagi pemilihan tiang adalah bergantung kepada kekuatan yang tinggi. Tiang perlulah dipilih berdasarkan kekuatan yang tinggi iaitu mampu menahan beban anggaran pada struktur. Faktor berikutnya adalah jenis iklim. Reka bentuk yang tahan lama, tahan api dan bekerja dengan baik dengan cuaca bergantung kepada iklim sesuatu tempat. Seterusnya, berdasarkan lantai dan saiz rumah, pastinya kita mencari tiang dengan harga yang agak rendah dan tiang yang tahan terhadap ancaman serangga seperti serangga pemusnah iaitu anak-anai dan lebih stabil. Okey, bagi kaedah pembinaan tiang adalah kita perlulah menentukan konkrit yang digunakan iaitu campuran simen, batu baur kasar dan air. Pastilah perlu mengikuti rasio ataupun nisbah yang tepat dan bersesuaian. Seterusnya, keluli yang digunakan untuk pembinaan tiang perlulah mempunyai kesesuaian. Nilai-nilainya iaitu terdapat tiga jenis keluli iaitu keluli lembut, tergelek panas, keluli alah tinggi kerja sejuk dan keluli alah tinggi kerja panas. Okey, kebaikan pembinaan tiang konkrit bertertulang ini adalah ianya kekuatannya adalah lebih tinggi, reka bentuk dan mempunyai ketahanan tinggi terhadap api dan lebih tahan lama jangka hayatnya dan harga yang agak lebih rendah. Kelemahan pembinaan tiang konkrit bertertulang ini adalah jika pengiraan beban dijangka telah dijalankan dengan betul, maka pada masa akan datang kita mungkin mendapati bahawa tiang itu retak dalam struktur dan juga kehancuran. Kemasan yang digunakan dalam tiang ini adalah menggunakan cat atau batu pebbles wash. Hal ini kerana menggunakan cat lebih murah tetapi cat perlu dilakukan berulang pada masa akan datang. Hal ini, kemasan seperti itu dapat mencantikkan permukaan tiang dan mengelakkan hakisan terhadap struktur tiang itu. Bagi pebble wash, ianya dapat mengelakkan tiang daripada perlu dicat ulang pada masa akan datang kerana ianya mudah tidak akan luntur warnanya dan sentiasa nampak elok dan menarik perhatian. Okey, baiklah. Untuk kesimpulannya, kesemua elemen yang dipilih bagi rumah idaman kami adalah sangat-sangat menarik dan lebih ekonomi serta dapat memastikan rumah yang kami bina ini dan diduduki ini selamat dan selesa. Reka bentuk yang kreatif dan minimalis serta menggunakan kos yang rendah
juga dapat menjadikan rumah idaman kami lebih kelihatan ikonik sesuai dengan ciri-ciri rumah zaman kini. Oleh kerana ekonomi sekarang pun lebih mementingkan rumah pendapatan di Malaysia. Saya contohnya ekonomi pun sekarang ni agak-agak merulung. Jadi pemilihan untuk rumah, elemen-elemen yang dipilih untuk rumah kami, untuk komponen rumah kami sesuai dengan peredaran masa kini. Dan saya rasa ia selamat dan juga mudah dan juga dapat dibina dengan cepat untuk penggunaan isi rumah zaman sekarang. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 1. Sekian, terima kasih.